Assalamualaikum. Hai semua. Bila tengok inti kari daging ni, terus terbayang kuih kari pop kan? Tapi resipi kali ni Umi nak buat pau kari daging. Lama betul tak buat kuih pau. Sedap kan bila dapat pau panas-panas? Perkena pula dengan air teh panas ni, boleh tak sedar berbiji-biji masuk mulut. Dapat pula pau yang putih, mulus, gebu, lembut dia amat bak bantal ni. Anak-anak Umi suka betul. Kejap-kejap minta nak lagi dan lagi. Sampai nasi pun tak hadap bila dapat kuih pau panas ni. Bagi Umi, kriteria pau yang betul-betul sedap terletak pada inti dalamnya. Betul tak? Jadi inti tu mestilah padu rasanya. Barulah sedap je makan kuih pau. Jadi dalam tutorial kali ni Umi nak share dengan anda rahsia untuk dapatkan inti kari daging yang sedap berganda-ganda. Hanya dengan penggunaan rempah special ni memang dah secukup rasa. Dan lain dari pau-pau kat kedai tu bila kita makan pau yang satu ni. Selain tu Umi nak kongsi dengan anda tips-tips untuk hasilkan pau yang putih, mulus, lembut bak bantal, serta tips untuk dapatkan serat-serat halus pada isi dalam pau tu. Kalau anda nak tahu, jom ikut Umi ke dapur. Sebelum kita mulakan buat kuih pau ni, jom kita persiapkan dahulu inti dalamnya. Inti ni sebenarnya terpulang pada anda. Macam-macam inti ada kan untuk kuih pau. Tapi untuk resipi kali ni, jom kita tengok cara untuk buat inti kari daging yang padu ni. Di sini Umi ada lebih kurang 5 ulas bawang putih. Potong kasar je, nanti kita nak kisar. Kemudian setengah inci halia. Ni Umi gunakan halia muda. Pun sama, potong kasar. Seterusnya 1 biji bawang. Bawang ni Umi ambil yang saiz besar sedikit. Barulah berasa manis bawang tu bila kita menumis nanti. Bagi menambah rasa sedap dan aroma wangi pada inti kari daging, Umi masukkan lebih kurang 2 ikat daun ketumbar. Daun ketumbar ni Umi cincang bagi halus sedikit. Bahan seterusnya yang Umi gunakan, di sini Umi ada lebih kurang 10 tangkai lada kering yang telah Umi rebus dan buang bijinya. Ni dia rempah special yang Umi masukkan untuk buat inti kari daging. Di dalam lebih kurang 2 sudu besar rempah kari daging Al-Razak. Kalau boleh nampak di packaging tu, dia tulis 100% rempah ratus yang dipanggang. Jadi tak hairanlah rempah kari yang satu ni, expired date dia tahan sehingga 2 tahun. Jimat kan? Berat satu paket ni pun 250 gram. Dan yang membuatkan masakan kita jadi sedap berganda tu sebab ada 10 bahan-bahan rempah ratus yang digunakan. Jadi itu yang membuatkan rasa inti kari daging ni padu dia lain macam. Wangi semerbak waktu menumis tu. Istimewanya rempah Al-Razak ni yang telah menambat hati Umi untuk terus gunakannya kerana ianya diperbuat dari 100% rempah ratus asli yang dieksport serta dipanggang terlebih dahulu serta tak ada bahan pewarna ataupun perasa tiruan. Itu yang specialnya. Seterusnya 1 sudu kecil serbuk kunyit, garam secukup rasa, 1 sudu kecil gula pasir. Ini optional. Kemudian 4 biji kentang saiz sederhana besar. Umi dah siap-siap potong dadu-dadu gitu. Potong tu jangan terlalu besar sangat dan jangan juga terlalu kecil. Jika terlalu besar, susah nanti nak masukkan dalam inti pau kan. Kemudian kalau terlalu kecil, bila masak nanti takut terlalu hancur sangat. Kemudian di sini Umi ada lebih kurang 500 gram daging batang pinang yang telah pun Umi potong, dadukan kecil-kecil atau nak cincang halus pun boleh je. Akhir sekali di sini Umi ada air secukupnya untuk bagi daging dan kentang tu lembut dan empuk sepenuhnya. Langkah pertama, kisar dahulu bahan-bahan tumisan. Bawang putih, halia, bawang besar, lada kering. Kemudian tambahkan dengan sedikit air. Agak-agak je, asal boleh dikisar kira okey. Kemudian kisar bagi betul-betul lumat sepenuhnya keempat-empat bahan ni. Sementara tu dalam kuali boleh panaskan dahulu minyak yang mencukupi.
Kemudian masukkan bahan-bahan yang telah kita kisar halus tadi. Umi akan tumiskan bahan-bahan kisar ni hinggalah pecah minyak dan manis bawang tu naik dan terasa. Bahan tumisan dah nampak pecah minyak, dah nampak naik minyaknya di permukaan. Barulah masukkan 2 sudu besar rempah kari daging Al-Razak. Bila masukkan rempah yang satu ni, auto naik aroma wangi rempah ratusnya tu. Lepas tu warnanya pun nampak cantik, gelap gitu kan. Kemudian masukkan sekali serbuk kunyit. Gaul sebati dan Umi akan masak rempah ratus ni hingga betul-betul pecah minyak dan bertukar warna menjadi gelap sedikit. Dah nampak cantik kan warna rempah ratusnya. Rempah pun dah nampak pecah minyak tu. Waktu ni barulah kita masukkan daging yang telah kita cincang halus tadi. Ni ada dalam lebih kurang setengah kilo daging batang pinang. Umi gunakan daging batang pinang ni sebab daging yang satu ni cepat empuk dan bila makan sedap je. Yelah, dagingnya agak mahal sikit kan. Okey, kemudian boleh campakkan lebih kurang 3 tangkai daun kari. Bagi naik aroma wangi. Maklumlah kita buat ni inti kari daging kan. Jadi kenalah ada daun kari. Barulah berasa kari tu. Dan kita punya inti ni lagi kick rasanya. Kemudian Umi tambahkan lebih kurang 1 cube pati lembu. Sebagai pelengkap rasa. Ini optional je. Kalau tak ada, anda boleh gantikan dengan apa-apa serbuk perasa pun boleh je. Umi akan biarkan seketika hingga air daging tu dah keluar sedikit kan. Nampak tu air daging dah keluar, barulah kita masukkan kentang. Waktu ni jangan ditambah air dahulu. Gaul je sebati bagi rempah ratus bersalut sebati sekata bersama kentang. Bagi rempah ratusnya meresap ke dalam isi kentang tu. Okey, dah nampak sebati betul ni. Barulah kita tambahkan air. Air tu Umi tak masukkan banyak sangat lah, agak-agak je. Asal kentang dengan daging tu dah nampak tenggelam separuh gitu, kira okey dah. Kemudian kita akan sambung masak hinggalah kentang dan daging ni betul-betul empuk sepenuhnya dan kuah tu mengering. Waktu ni boleh perasakan dengan garam. Tapi kena agak-agak ya. Garam tu jangan lebih sangat. Waktu ni boleh tambahkan sikit dahulu garam. Nanti bila kuah tu dah semakin mengering, waktu tu anda boleh rasa. Kalau tak cukup garam, boleh tambahkan lagi. Bagi mempercepatkan proses kentang tu empuk sepenuhnya, tutupkan dengan penutup kuali. Biarkan seketika hinggalah kuah tu mengering dan kentang empuk. Tapi jangan lupa sesekali buka penutup kuali dan gaul. Bagi bahagian bawah tu naik ke atas supaya taklah berkerak ataupun hangus bahagian bawah tu. Kita tak nak. Sesekali gaul sebati. Biar kentang tu masak sekata. Umi akan biarkan seketika lagi. Tutupkan. Bagi kuah tu betul-betul kering dan kentang tu betul-betul empuk dan benyek sedikit. Barulah sedap kan bila makan. Bila kuah dah nampak agak mengering macam ni, waktu ni anda boleh rasa ya, kalau anda tak cukup garam ke apa, boleh tambahkan sebab semakin kuah ni mengering, masin tu akan lebih terasa. Okey, inti pun dah nampak agak mula nak mengering gitu, dah boleh masukkan daun ketumbar. Bagi naik aroma wangi dan rasa yang lebih sedap pada inti kari daging ni, anda masukkanlah daun ketumbar, memang sedap. Lagi banyak anda tabur, lagi bertambah sedap. Umi akan sambung masak sekejap bagi kuah tu betul-betul mengering sedikit supaya mudah nanti kita nak masukkan inti dalam kuih pau. Okey, inti ni dah siap, dah nampak kering elok tu. Kentang pun dah empuk, daging dah empuk. Kita akan biarkan inti ni betul-betul sejuk. Barulah nanti kita boleh masukkan inti dalam kuih pau. Untuk buat kuih pau, di sini Umi ada 265 gram air suam. Kemudian Umi tambahkan dengan 20 gram gula pasir, 20 gram susu pekat manis. Kemudian tambahkan 6 gram yeast. Umi gunakan yeast instant yang jenama Saf. Kemudian sebatikan semua bahan-bahan ni hingga yeast tu kembang lebih kurang 15 minit. Sementara tu Umi nak tunjukkan, ni dia tepung pau yang Umi gunakan. Beli kat kedai bakery je.
Seterusnya shortening, iaitu sejenis lemak sayuran bagi hasil pau kita putih mulus je. Untuk serbuk penaik, Umi gunakan 2 AA double action baking powder. Kalau tak ada ni, baking powder yang biasa pun boleh je. Dan ni dia GR Super Bake, sejenis bread enhancer bagi hasil pau kita gebu gebas dan lembut fluffy. Umi gunakan ni, boleh dapatkan di Shopee, ada dijual. Kalau tak ada, anda boleh gantikan dengan apa-apa jenis pelembut roti seperti K-Fine, bread softener, bread improver, boleh je. Dalam bread maker, masukkan 60 gram gula pasir, 20 gram susu tepung full cream, diikuti 500 gram tepung pau. Kalau anda tak ada tepung pau, tapi nak buat juga, boleh ganti je dengan tepung gandum. Cuma warna pau tu akan kekuningan sedikit. Dan tekstur pau pun tak selembut kalau kita guna tepung pau. Kemudian akhir sekali tambahkan dengan 10 gram double action baking powder dan 10 gram GR Super Bake, iaitu sejenis bread enhancer tadi tu. Setelah 15 minit, nampak tu yeast kita dah naik kembang lebih kurang 2 kali ganda tu. Ni maknanya yeast kita aktif. Yeastnya tak mati ataupun tak rosak. Boleh masukkan dalam bread maker tadi. Kemudian untuk menu, pilih setting nombor 9 yang fungsi menguli tu. Kemudian masa lebih kurang selama 30 minit dan tekan start. Kita biarkan je bread maker ni jalankan kerjanya hingga bunyi beep. Okey, jangan lupa lepas dah masukkan semua bahan, ada satu bahan lagi yang belum kita masukkan. Okey, setelah adunan tu dah jadi dough yang kasar gitu, barulah masukkan 50 gram shortening, iaitu sejenis lelemak sayuran untuk dapatkan hasil pau yang lembut, selembut kapas gitu. Masukkan shortening. Selain tu, kalau kita masukkan shortening ni, pau kita akan putih je tau. Dia tak kekuningan. Tapi kalau anda tak ada shortening, boleh je gantikan dengan margarine ataupun butter. Cuma nanti pau anda tu akan nampak kekuningan sedikit gitu. Okey, ni dia hasilnya lepas lebih kurang 28 ke 29 minit lah. Hampir nak habis ni. Nampak tu doughnya dah jadi dough yang lembut dan licin gitu kan. Tapi dough untuk buat pau ni tak perlu 100% elastik. Kiranya boleh nampak tu. Bila Umi tarik tu kan, Umi regangkan dough tu masih boleh terkoyak. Walaupun kita nampak dough tu lembut, kita lenturkan tu nampak macam elastik gitu kan. Tapi dia 70% elastik je. Dia masih boleh terkoyak lagi. Jadi air tu tak boleh terlalu banyak sangat lah untuk buat pau ni. Untuk mengelakkan pau kita ni mengecut terlalu banyak. Tak nak. Okey, kemudian boleh timbangkan adunan dough. Terpulang pada anda. Macam ni Umi timbangkan untuk setiap satu dough ni seberat 40 gram. Untuk saiz pau ni terpulang pada anda. Macam ni Umi buat saiz agak besar sikit. Jadi timbang 40 gram untuk setiap satu dough tu. Kalau nak buat saiz pau yang agak kecil gitu kan, mini pau tu, anda boleh timbang 35 gram untuk setiap satu dough. Setelah timbang ke semua dough ni, Umi akan rehatkan selama lebih kurang 10 minit. Dan anda boleh tutupkan dengan kain lembap ataupun plastik. Setelah lebih kurang 10 minit, Umi rehatkan bagi gluten dalam dough terbentuk. Sekarang masa untuk kita roundingkan dough ni. Langkah pertama ni, Umi kempiskan dahulu bagi angin dalam dough tu keluar. Tekan-tekan sikit. Kemudian kita perkemaskan bahagian permukaan dough. Bagi bahagian atas pau nanti tu, licin je, kita kena perkemaskan. Bagi licin gitu permukaan atas, barulah kita terbalikkan dan tekan-tekan gitu, leperkan. Semasa leperkan dough ni, bahagian tengah tu tebalkan sedikit untuk kita skupkan satu sudu besar inti di bahagian tengah-tengahnya. Kemudian tarik dough tu, tutup rapatkan di kesemua bahagian. Biar tutup rapat intinya, tak ada rongga yang terbuka. Kemudian terbalikkan. Boleh roundingkan sedikit supaya pau kita ni nampak bulat gitu. Dah nampak cantik kan dough paunya.
Boleh letakkan di atas, ni Umi letakkan atas kertas minyak ataupun baking paper. Kita punya dough pau ni nampak lembut je. Senang nak dilenturkan, nak ditarik-tarik gitu. InsyaAllah kalau dapat dough yang macam ni, hasil pau kita nanti akan lembut gebu-gebas. Tak perlu risau lagi dah. Sambung je rounding, masukkan inti hinggalah habis ke semua dough pau yang ada. Inti ni ada baki tau. Bakinya banyak lah juga. Anda bolehlah buat curry puff ke apa kan. Ataupun boleh buat popia ke. Dah siap membentuk ke semua dough pau. Proofing lebih kurang 45 minit hingga dough tu naik kembang 2 kali ganda. Kemudian pastikan air kukusan dah betul-betul mendidih. Air tu tak perlu banyak, sedikit sahaja dah mencukupi untuk kita kukus pau ni. Umi kukus lebih kurang 8 minit sahaja. Jangan terlebih kukus, nanti paunya mudah kecut lepas kita siap kukus. Dan pastikan penutup kukusan tu dialas dengan kain. Ditutup dengan kain untuk elakkan wap air jatuh. Selepas siap dikukus sahaja, jangan terus dibuka penutup kukusan. Biarkan seketika dalam 1 ke 2 minit gitu, barulah dibuka perlahan-lahan. Jangan terus dibuka, nanti wap yang panas tu keluar secara drastik. Itulah yang akan menyebabkan pau tu mudah kecut. Dapatkan tips kat situ? InsyaAllah kalau anda ikut segala tips, teknik yang telah pun Umi ajarkan dalam video, pau anda akan jadi lembut, gebu, mulus, putih macam pau Umi ni. Sekian sahaja dalam tutorial kali ini. Untuk anda yang berminat nak dapatkan rempah kari daging Ar-Razak, Umi dah sertakan link untuk pembelian di Shopee dan juga TikTok di bahagian ruangan description. Anda boleh tekan untuk pembelian. Masya Allah, nampak tu hasil pau Umi. Nampak lembut sangat-sangat kan? Dan berserat halus gitu. Inilah bila kita gunakan pelembut roti jenis GR Super Bake tu. Lain macam dia punya gebu dan juga kelembutannya tu. Kalah pau kat kedai tau. Jumpa anda di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bel. Assalamualaikum.